dah berdarah, dah long lie, dah bengkak sana sini, dia nak bersama. So you boleh imagine tak? So dia paksa juga saya pilih sekarang. Mana satu hotel? Yes. Dia paksa you pilih mana Pilih satu mana hotel? satu. I peluk dia, cakap dengan dia, bila dah besar, cari Umi. Jaga muka, jangan bagi orang sentuh muka, jangan bagi orang pukul. It's okay. Relax. It's okay. Sorry. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. Tapi dia dah dapat kad gila. Dia memang ada kad hijau. Dia ada Hijau tu didapat sebab orang kenalan Sebab, tu ataupun sebab I memang bagi- dia sebab dah I- diagnose? Tak, I bagi tahu pasal I bagi tahu kat mahkamah and I bagi tahu kat polis. And dia pernah masuk jail apa semua sebab I pukul apa semua kan. So dia masuk hospital bahagia terus dapat kad tu. Dia pernah masuk jail sebab dia pukul you. Yes. And Tapi dia, sekejap je, lepas tu keluar balik. dia seorang ustaz. Ustaz. Dia ada Tafiz. pusat dia ada pusat rawatan. Pusat sebelum ni ada pusat tafiz and then dia ada pusat rawatan Islam sekarang. Dia masih rawat orang sekarang? Masih. Itu Tapi I cakap. dia ada kad gila. Ya, orang tak tahu. I je tahu. Sekejap, apa ciri-ciri tu dah dapatkan kad gila tu? Takkanlah semua orang yang abusive dia terlepas dengan I ada green card. I rasa memang macam tu. Sebab dia akan terlepas pun kalau ada green card. Tapi dia memang gila ke tak? Selama you kenal Dia you macam kenal, ni. you, I tak tahu nak cakap macam mana. Akak kahwin dengan dia. Ex-husband. Aha. So selama akak kahwin dengan ustaz ni, adakah dia ada sifat gila? Ada. Sebenarnya macam ni lah. Sebab Okay, dia so macam dia memang ada shock same lah. kot. Sebabnya dia duduk dekat pondok and then dia mengubat orang melalui jin. Dia dah mistik lah. Sebab kalau orang kata tak, sebab I yang duduk dengan dia. I tahu. Sebab even dia cakap, kalau dia kata I boleh menipu, kalau dekat mahkamah pun kita ada proses suluh untuk baikkan suami isteri kan. Diorang memang tak percaya I. Sebab dia datang dengan berjubah, dengan bersorban, apa, siapa nak percaya kita? Tapi kenapa tak time tu you tak cakap, dia ada green card? Masa tu belum. Oh. Lepas Nasib baik Don't scare. So selama korang kahwin, dia memang ada sikap Sangat. short sikit. Yes. Sangat. Sebab bila dia pukul-pukul kita, dia pun tak sedar. Dia buat macam tak ada apa je. Tapi sebelum you kenal dia, adakah sebelum you kahwin dengan dia, adakah dia macam tu? Tak. Dia tak macam tu. Lepas tu lepas kahwin tu baru nampak lah dia macam tu apa semua. Contoh kan, dia dah pukul-pukul I kan. Lepas tu nanti dia akan buat, Minta maaf. dia tak minta maaf. Dia buat macam tak ada apa. And then macam mana nak cakap, I malu nak cakap. Dia macam paksa kita. Bersama? Yes. Hah? Ya, I mental kat situ. Yes. For 3 to 4 years you tahan benda ni? Agak lah. Sebab actually kita duduk dekat Mesir. Kat Mesir. Lepas tu I balik. I cakap dengan mak I nak balik. Lepas tu dia macam okay, balik lah, dia cakap kan. Lepas tu I komplot lah dengan my mum and father kan. Cakap boleh tak hantar duit nak balik apa semua. Sebab masa tu I baru lepas bersalin. Dekat Mesir kalau bersalin, even kita Caesar terus balik, dia tak duduk kat situ. And then kita balik tu naik apartment tingkat 3. So nak naik tu darah memang meleleh-leleh kat tangga. So I balik, I duduk seorang-seorang kat situ, berpantang seorang-seorang. Dia pula ada kelas dekat situ. Lepas tu ni dekat Shubra dia ambil apa tu? Shubra dia ambil, I lupa. Islamic Studies. Tapi dia bahagian macam tafiz ni lah. I lupa lah apa dia. Lepas tu dia satu batch dengan Ustaz apa tu? Ustaz yang cakap bahasa Kedah tu. Shasha knows a lot of ustaz. Ustaz yang backflip ke? No. Ustaz yang bahasa Palestin ke? Bukan. Ustaz yang selalu dekat Era ke Suria tu. Siapa Ustaz? Apa? Okay, so him. Okay. That guy. So dia sama batch lah. Sama batch dengan ramai lah ustaz-ustaz. Okay, ada kita satu jangan batch. petik nama lah. Jangan. Okay, Kita sorry. kena saman lagi. Koyak. And then so bila balik daripada bersalin tu, I duduk dekat, bila dah berpantang kan dia pergi kelas. So dia ada satu perangai yang sangat baran. So I lambat buka pintu. Macam mana dengan I dalam keadaan nak bangun pun sakit. Kita pun lepas bersalin yang tak ada rawatan apa-apa. Bila kita bangun je, auto darah tu keluar tau. Lepas tu I macam
ngesot lah pergi kat pintu. Once I buka pintu, dia mengamuk. Dia kata, kenapa lambat buka pintu? 2 jam dia dekat luar. So kalau you seorang lelaki yang macam boleh fikir, wife tengah sakit, mestilah kita macam sabar je dulu. Mungkin dia tertidur ke apa, I dengan anak lagi apa semua kan. So dia mengamuk-mengamuk, dia ambil I, dia campak. Dengan darah-darah sekali. Ya, yeah. So sampai sekarang sakit tu masih ada dekat I punya belakang, masih sakit. So I memang tak boleh baring dekat bawah apa semua. So macam, tapi dia buat tu, dia macam tak ada apa je. Dia buat macam tak ada apa je. Bila dia pukul-pukul, okay dah, macam tu. Akak selama first time, contohlah the first few times yang your ex-husband pukul akak, pernah tak buat laporan polis? Tak, sebab masa tu kita dekat Mesir. Lepas tu saya tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu once bila minta mak ayah tu hantar duit untuk beli tiket, saya betul-betul macam cakap dengan dia nak balik sebab rindu mak ayah. Padahal memang otak dah tahu dah nak buat apa. Sampai dekat Malaysia, bagi tahu semua benda kat mama ayah, and then pergi buat report. That was your first laporan polis lah. Yes. Okay, so pernah tak kena tindakan? Dia ada. Berapa bulan atau tahun baru kena tindakan? Tak berapa ingat sebab masa tu lepas pada tu lah, sebab kita ada lebam-lebam apa semua kan. Pergi, tapi polis suruh pergi hospital dulu. Betul. Okay, dah buat pergi hospital, baru pergi balai polis balik. And then dia ambil tindakan. And masa tu pula dia ada abang dekat polis tau. So diorang ni psycho I lah, macam Sebab abang dia ada abang real polis. blood brother lah. Sebagai adik-beradik dia lah. Dia kerja polis. Polis, lepas tu bapak dia pun polis. Allah. So dia cakap, dia macam psycho I tau. Kau buat macam ni nanti akan jadi macam ni. And masa tu I ada anak. Polis psycho you? Ya, yeah, bukan abang dia lah. Abang dia abang- polis. Yes. Just Abang to polis protect ni the brother. Yes. psycho you dekat balai ke dekat luar balai? Dekat luar. Okay. Lepas tu I pun jadi, so dia balik. Dia dapat tahu benda tu, dia balik. So jadilah dia pukul I depan mak I. Dia pukul. So benda ni anak I tak tahu. So dia boleh dengar pula. Dia pukul depan mak ayah apa semua. So kita orang berebut anak. Berebut-rebut baby tu. So lepas tu family dia datang, family dia bawa dia balik apa semua. Lepas tu berbaik lah. Dia suruh kita orang berbaik. Dan I pun okey lah, tak apalah, I mengalah lagi. Lepas tu duduk dekat rumah kakak dia. So jadi lagi, dia pukul. And then I tak tahan, message mama, mama ambil. So pukul 7 pagi, mak ayah I ada dekat depan rumah kakak dia nak ambil. Masa tu dia dah ambil keluar parang. Oh my goodness. And then I dah capai apa yang boleh, ambil anak, bawa pergi depan pintu semua. Dah nampak dah mama dia dah happy lah, nak balik, dah menangis-nangis apa semua. Then dia grab I punya ni, dia heret I masuk kat dalam bilik. Lepas tu dengan anak sekali. Lepas tu I lari juga nak pergi kat mak I. Bila I pergi kat mak I tu, diorang dah pegang anak. Macam tu lah. Lepas tu I balik juga, I tinggalkan anak. Lepas tu I datang esoknya, I datang ambil, pujuk kakak dia, dan kakak dia bagilah. Lepas tu kat sini banyak lah benda tu. I keluar masuk hospital sebab I dah start depression. Lepas tu I ambil ubat tidur, pukul lagi sampailah I tak tahulah, sampai I pergi kat mahkamah. I cakap dah tak boleh dah. I buat fasad, dia buat nusyus. So I cakap dekat proses dulu tu, kita dah tak boleh berbaik sebab dah lebih daripada 10 kali. Lebih 10 kali lah fast cerai. So dia kata dia tak sedar apa buat. Dia kata dia bukan dia punya niat nak jadikan macam tu. So ustaz-ustaz ni dengan berpakaian macam tu, pergi dekat dia cakap, dia marah I lah. Dia cakap tak boleh buat macam ni, nampak tak suami dia datang ni melutut dekat I kat sini, mak I kat sini, mak I kat sebelah. Lepas tu I cakap, terkejut lah dia datang melutut apa semua. Saya cakap takkan. Lepas tu cakap dengan ustazah kat situ, tak boleh, saya tak boleh. Saya kesian tengok suami dah macam ni, dah sampai melutut dah suami tu, dia cakap macam tu. Saya cakap tak boleh. Satu bila dekat dalam proses tu dia melutut kan, sampai I dekat luar kat parking, dia follow I, dia kata kau tunggu, dia cakap macam tu. You ada Dia dah berapa berubah. orang anak psycho. masa tu? I dengan dia seorang je. Tapi anak tu tak ada kat I. Until today, sampai sekarang. So your anak with him is currently dengan dia. Daripada saat tu yang bergelut tu, 2 tahun, daripada umur dia 2 tahun setengah, kita orang macam dah okey, dah bercerai apa semua. Lepas tu masa tu I ambil anak tu sebab dia kecil lagi kan. Lepas tu
maka kita tak ada buat macam proses untuk ambil hak jagaan apa semua sebab dia masih kecil. Of course lah, ibu kan. Lepas tu dia cakap dia datang, sebenarnya dah banyak kali dia datang rumah tu, tapi kita tak selesa kan nak tengok anak. So dia kata nak pinjam 2 minggu. Lepas tu I bagi 2 minggu, bawa ke 2 bulan tak bagi-bagi. So I cari, I dapat, datang balik. Lepas tu dia dah start datang, langgar pagar rumah, bawa parang jumpa mak ayah. Tapi dia, lepas tu I buat report polis pun tak boleh cakap apa. Paling kurang dia masuk hospital bahagia, keluar balik. Sebab dekat Yes, kad gila. Lepas tu I fikir macam ni, tak apalah dia ambil anak I, sebab kan takkanlah kita, sebab keselamatan family. So Anak boy or girl? a boy. Boy. So, Yo, Shasha, that's sekarang- crazy. yeah, I mean, like, can you imagine seorang ustaz can have this sort of baran? I mean, you would assume orang ustaz yang pakar agama ni, I mean, whenever you are stressed, Ya, dia kita lebih tahu diajar macam mana nak berzikir, tenang. istighfar. Tapi obviously this guy is crazy. Tapi dia memang gila lah kan. Ya, dia gila. Tapi sebab disebabkan dia ada kad hijau, kad gila. Yeah, For me, he should not be working at a pusat rawatan. Ya, tapi I nak tahu kad hijau tu dia dapat selepas kes ini ke ataupun sebelum kahwin dia dah ada kad hijau ni. Selepas dia dah report dia, baru report dia dapat kad hijau. Ya, betul. Dan kad hijau tu dikeluarkan oleh doktor. Betul. Maknanya dia pergi klinik ataupun dia pergi jumpa terapis lah kiranya kan untuk nak diagnose. Tak, sebab dia pukul I tu, polis tu hantar dia ke hospital bahagia. Dari situ yang dia dapat kad hijau. Damn. Kalau macam tu semua yang pukul orang, yang abuse boleh dapat kad hijau dan boleh terlepas lah. Ya. If they apply for this kad hijau. If they apply lah. Meaning diorang ada satu kad untuk diorang lari lah daripada benda-benda It's like ni lesen kan. lah, dapat lesen. Dapat lesen untuk pukul lagi. Okay. Sebab I berkali-kali banyak, kalau nak ceritakan tu banyak. Sebab dia akan buat macam tak ada apa je. Habis-habis tu, lepas dia pukul-pukul kan, dia akan jadi macam I cakap dengan you tu. Nak bersama secara paksa. Kita dah berdarah, dah long lie, dah bengkak sana sini. And then dia nak bersama. So you boleh imagine tak? I dah teringat. Tapi in 3 to 4 years kan you dengan dia kan, it's okay. Relax. It's okay. Sorry. How long has it been Ada since? tisu tak? Dah lama dah cerai? Tahun ni dah berapa lama cerai? Anak I dah 16 tahun. But you can still feel the pain, ya? Dah lebih daripada what? 8 tahun? More? Dah lebih daripada 10 tahun dah? Sebab Walaupun dah lebih daripada 10 tahun dah cerai, tapi akak can still see that you feel the pain. Sebab benda tu Stay dalam fikiran. teringat. Trauma. Trauma. Shasha, not a lot of people know, Shasha. Yeah. The trauma is lifetime. Yeah. Mangsa-mangsa dera atau rogol atau whatever mangsa of sexual harassment atau domestic abuse, the trauma is lifetime. We have interviewed so many mangsa in my DMs for the past 3-4 years. It's like this. Walaupun benda ni dah berlaku 10 tahun lepas, but look at the impact. She's still traumatized by it, right? But how do people like her get keadilan, Shasha? Itu yang I tak pasti bila dia kata macam ada green card. I rasa benda tu macam mana boleh dilepaskan sebegitu saja. Faham tak? Macam maknanya kalau siapa yang tengok ni mungkin dia adalah abuser juga. Dia pun macam okay lah I boleh dapat green card. Not only that, Shasha, I feel like this is like a ticking time bomb. You know why? You have a guy out there now who is bebas with a green card. Yeah, What if one day he goes loose dekat kedai mama ke, dekat sekolah ke, dekat anak dia ke? We don't know, right? We don't. Yeah, yeah. Hopefully not. But the fact that he's out there loose with a green card and ada sejarah of abuse and physical harm, that's crazy. Tapi dia memang ada buat macam tu dekat orang lain juga. Tak sure. Masa dia dengan you ada tak dia macam marah orang kedai ke atau mungkin dia dengan kawan dia Dia ada macam tu juga. lah, nak mengamuk je. Ada badan lah. Ada, ya. Until today, hari ni dia masih rawat orang tak? Oh my god. Masih. Dia masih lagi Don't be marah. afraid. Just tell us. Ya, it's okay. Kita tak sebut nama. Caprice ni munafik hunter. This what ni makanan kita ni. Ni makanan kita. Hari ni dia masih ajar agama ke tak? Masih. Hari ni adakah dia masih kerja dekat rawatan Islam? Pusat rawatan Islam. Masih. Yes, Masih. Adakah orang-orang terdekat dia tahu pasal ni? tahu. Dan Kawan-kawan mereka pun okey je. Ya. Damn. Wow. Enabler. Enabler.
Speaking of enabler, so we have one more mangsa in our podcast today. Yeah. Shasha. Yes, So you adalah seorang mangsa of what? Sexual harassment? Okay, so basically things started benda ni mula masa saya baru nak start. Masa tu saya baru nak mula untuk buat kerja-kerja macam photoshoot, freelance kan. Okay, so bila time tu umur saya muda lagi. Saya baru habis SPM, 18 macam tu. And then time tu saya seronok lah kan, dapat job apa semua. Sampailah ada satu ni, seorang pendakwah yang agak terkenal lah. Dia approach saya dekat Instagram. So dia ajak saya untuk photoshoot. Dia ajak saya untuk photoshoot. Dia kata dia nak launch a product. So saya pun macam okay, saya accept lah kan. Sebab time tu kita naif lagi, kita baru kan, kita tak tahu apa-apa. Dia famous lah. Quite famous lah. So saya pun macam ambil je lah. So masa saya ambil tu, saya pun pergi dengan dia. Dia cakap, dia bagi tahu details yang kita akan shoot dekat Port Dickson. So dia suruh saya park kereta saya dekat rumah makeup artist kat Shah Alam. So time tu hari Jumaat, saya ingat lagi. So dia pick up saya dekat situ. Dalam waktu-waktu around solat Jumaat macam tu. So kita orang go to PD lah. Tapi malam tu kita ada deal. Yang saya tanya dia, ada model lagi seorang ke? Dia kata akan ada 2 orang model perempuan. Dia cakap, so you're not gonna be alone lah, you takkan seorang lah. So masa on the way nak ke PD tu, Dalam kereta tu siapa? saya dengan dia. Makeup artist mana? Tak ada, tak ikut. You park Tapi you jumpa tak makeup artist tu? Jumpa, saya jumpa. Oh, so makeup dekat rumah makeup saya artist. saya make up dengan makeup artist tu. Dekat Shah Alam Dekat Shah Alam. Dan dia kata memang yang orang yang hire dia ni kan, dia kata yang win-win situation lah. Dia tak bayar pun makeup artist tu. Kiranya nanti saya promote lah makeup awak. Okay. So saya pun gerak pergi PD dengan dia Port Dickson. So saya dah dalam highway tu, saya tanya dia mana model lagi seorang. Kata ada 2 orang. Sakit perut. Saya pun macam okay. So kita orang pergi. Saya time tu dah macam pelik lah. Saya rasa macam dia dah start cerita pasal masalah peribadi dia. Pasal dia tanya saya umur berapa time tu. Dan saya cakap lah saya 18. So dia terkejut lah saya muda. So dia kata nak tak kahwin awal. Saya macam okay, kat situ saya dah pelik dah. Tapi saya macam tak apalah, kita pergi dulu. Dan sampai Port Dickson tu saya macam okay, lega. Ada fotografer, ada videographer. So kita orang continue shooting dekat pantai tu. Shoot sampailah maghrib tu. Dia dah start macam duduk dekat-dekat dengan saya. Saya macam pelik lah kan. So saya try untuk jauh apa semua. So kita orang habis tu saya kata okay lah, dah nak malam ni, jom balik. So kita pun macam masuk kereta. So bila kita masuk kereta tu, ni lah dia mula kan. Masa masuk kereta tu dia tak bergerak. Okay, dah malam dah time tu. Saya cakap Semua orang lain dah gerak dah. balik. semua orang, videographer dah balik. Saya berdua je dengan dia dalam kereta. Okay. So time tu dia tak gerak lagi kereta dia. Saya cakap kenapa tak gerak-gerak ni kan. Lepas tu saya tanya dia, tunggu apa? Lepas tu dia kata saya ingat nak sembahyang ke apa ke kan. Tapi dia macam Dia tak layan saya. Lepas tu saya buat apa tu kan. Rupanya dia tengah scroll hotel dekat phone dia. Okay, so macam terkejut lah. Saya kata, dia tunjuk kat saya tengah cari hotel ni. Lepas saya cakap dengan dia, nak duduk sini ke? Lepas tu dia kata, saya penat lah nak drive balik. Dia kata macam tu, saya penat ni nak drive balik ni. Awak tahu tak saya berjam-jam driving ni semua. Awak mana tahu saya punya penat. Lepas tu saya kata lah, lepas tu saya nak balik macam mana? Saya assume macam tu lah kan. Saya ingat dia seorang je. Sekali lah dia marah saya macam tu. Saya terkejut lah kan. Mana boleh macam tu kan. Lepas tu saya kata merepek. Apa tak boleh. Saya nak cakap apa dengan parents saya apa semua. Saya dah lah muda lagi semua time tu. Lepas tu kita orang argue. Kita orang gaduh lama sangat. Dia paksa juga saya. Dia suruh saya pilih sekarang ni semua. Nak yang mana satu. Sampailah saya ambil. Yang mana satu hotel? Yes. Dia paksa you pilih mana satu hotel. And then Lepas tu saya macam apa benda ni kan. Saya terus ambil barang saya berkeras lah. Saya memang nak escape je time tu. So saya takut anything happen lagi. Saya ambil barang saya buka lock pintu tu. Tapi dia tahan saya, tak bagi saya keluar. Lepas tu saya cakap I'm gonna call, saya akan telefon Grab. Saya balik sendiri. Saya cakap macam tu. Dari Port Dickson ke Shah Alam nak balik naik Grab tu. Tapi dia pun okay lah, tak apalah saya hantar. Tapi sepanjang perjalanan tu memang dia ada tukar simpang. Dia kata ada satu kali tu dia tukar simpang, dia kata nak pergi rumah abang dia. Lepas tu saya terus call ayah saya. Sebab saya sangat takut. Lepas tu dia cakap strict juga parents. Lepas tu saya kata yes, strict, kena hantar saya balik.
Lepas tu saya balik tu saya macam lega lah, saya dapat escape. So habis, pendek cerita, lepas shoot tu saya tanya dia untuk payment sebab saya bekerja kan dengan dia. So you safely got home. Yes, Sampai? saya safe, saya selamat alhamdulillah. Okay. Dia ada pegang-pegang you? Masa ada satu kali tu saya makan fries. So dia tak ada pegang lah time tu sebab ada sekali tu yang masa saya nak keluar tu je. Lepas tu sekali tu saya nak makan fries tu, dia suruh saya pass kat dia. Saya tak suap dia tapi dia makan dari tangan saya tu. Macam tu lah. In the car lah, on the way back. Yes, On the dalam way back. kereta. Okay. So saya macam tak selesa lah dekat situ. Lepas tu long story short lah, pendek cerita, lepas shoot tu saya minta saya punya payment, dia tak nak bayar. Dia kata saya tak pakai pun nak punya gambar tu. Lepas saya cakap tak boleh macam tu kan, sebab saya kerja dengan awak, so you kena bayar. Tak kisahlah you pakai ke tak. Dia kata boleh saya bayar, kena datang rumah saya. Dia kata dia kena datang rumah dia untuk shoot lagi sekali. Boleh tak I teka ni siapa? Wait, no names. We are done getting summons here. Nanti dia kena edit tu. Chill. Wait, hold on. So what happened? Geram. So saya pun time tu saya dah kat rumah, saya dah save apa semua kan, saya dah deal dengan dia, saya dah berurusan dengan dia. So macam kalau dia kata suruh datang rumah dia tu, logiknya memang saya takkan datang lah kan. So saya pun macam tak nak, saya takkan datang, tapi tetap awak kena bayar. Macam tu lah. Okay. Lepas sebulan dia tak nak bayar juga. Lepas tu Tapi guna tak? Foto tu jadi guna ke tak? dia Untuk tak guna, campaign dia kata dia tak guna pun. Macam tu. So saya tak tahu apa fungsi sebenarnya saya pergi ke Port Dickson tu. Mungkin nak pancing kot. Saya pun macam pancing mangsa kot. And then saya pun time tu saya tak cerita kat siapa-siapa. Nak cerita kat parents saya takut. Saya dah lah baru nak start kan. Kalau cerita kat parents, nanti parents dia saya tak dah bagi buat dah. Dah tak bagi buat dah. So saya rugi lah dekat situ kan. Lepas tu saya tanya dekat kakak saya lah yang saya trust. So kakak saya cakap ugut lah dia, ugut viral, dia kata macam tu. Tapi saya pun tak ada niat pun nak viral ke apa kan. So tapi saya buat retweet lah, saya macam few retweets, I'm gonna spill the tea. So time tu I ada lah evidence yang macam dia being flirty apa semua, ada gambar dengan dia apa semua. Lepas tu dia nampak je tweet saya tu, dia terus bagi saya receipt payment. Ayat terakhir dia dekat saya is semoga Allah berkati hidup awak. Semoga Yeah, I'm telling you Allah guys, berkati hidup awak. all these. Sekejap, ni semua bila? Baru lagi ke? Berapa tahun Masa dah? saya 3 years ago, 2020. Okay. Something like that. Memang If waktu I'm- orang yang saya fikir panas masa tu. But lately guys, Shasha, perasan tak ramai yang berwatak agamawan ni, yang terpaling suami, yang bagi ayat-ayat Ya, aku Islamic. geram sekarang ni banyak tu viral. Last kantoi pukul isteri tak mengandung. All kinds of cases now, Shasha. You know, I mean, watak agama watak tapi- agamawan ni seolah-olah ni jadi lesen to get away with so much shit. Yeah. Ya, tapi I bukan nak generalisekan tau. Tapi kat mana-mana kalau kita tengok social media, kalau orang selalu cakap baik pasal diri dia, mesti dia tu red flag, mesti dia problem. Faham tak? Especially macam menjaga bini, Betul. tak cukup ke satu, kesianlah bini, hargailah bini. Mesti dia yang paling problem. Kiranya dia makan balik apa yang dia cakap tu, dia makan balik. Orang tu dah berkahwin kan? Saya saya pun tak. Wait, so after he paid you, after he paid you, that was it? That was the end of it? That was end of it lah. Tapi sometimes saya nampak je nama dia tengok story saya apa semua. Maknanya you macam Few times. almost nak kena. Tapi saya sempat escape. Tapi benda ni ada juga terjadi dekat orang yang saya kenal. The same guy? Yes. So saya pun Oof. saya macam okay, so now I know lah. Memang dia punya modus operandi tu dia punya modus operandi tu sama. Ajak photoshoot. Yes. Few of them. Yang lagi-lagi model yang macam baru nak naik kan. Modus operandi dia semua sama. Macam tu lah. So you almost jadi mangsa. Yes. Tapi like being flirty is not a crime. It's not a crime. You know what I mean? Ajak tidur hotel is not a crime. Tu dah attempt It's lah. not Bagi a I crime dia macam kalau orang yang tu ikut juga. Faham Correct. tak? kalau So bila orang tu macam report, oh sebenarnya saya dirogol dekat rumah orang ni ataupun dekat hotel ni, tapi dia boleh bagi tahu, oh perempuan tu yang dah datang. So itu suka sama suka. Faham tak? Yes, Itu yes. awareness yang I rasa sekarang ni memang perlu ditekankan sebab ramai perempuan dia macam agak naif. Betul. Sebab especially dalam bidang especially dekat macam KOL, influencer, dia orang tak tahu tau sebab shooting mostly memang dekat rumah, dekat kawasan Yes. residence. Betul. Jadi macam mana kita nak elak benda tu tau?
Dan selalu mesti perempuan juga yang salah. Oh, perempuan pakai seksi, perempuan yang salah. Oh, perempuan yang ni, perempuan yang bagi harapan. Padahal memang niat dia dah jahat. It's called victim blaming. Yeah. And it's unfair because like if you look at the pelaku, I mean today agamawan bukan kita nak rosakkan image agamawan, bukan. tapi disebabkan tak ada siapa berani tegur agamawan. And It's always like caprice je nak tegur. and selalunya kalau benda-benda yang terjadi ni mesti panas adalah dengan orang yang ada title. Contohnya banyak macam-macam lah ustaz ke apa semua kan. Memang ada banyak ni tahu. Dan yang paling I benci sekarang ni bila I tengok macam dekat TikTok ke dekat Instagram, ramai orang macam patutlah perempuan tu kena macam tu. Memang Memang patut pun lelaki tu pukul dia ataupun memang patut pun lelaki tu rogol dia sebab dia meminta. Padahal benda tu boleh tak jangan nak apa orang kata macam Victim blaming. Victim blaming lah kiranya. Tapi kalau macam you adakah dia macam reach out to you lagi lepas terjadinya? Sebab selalu orang ni dia kalau tak dapat dia akan macam betul. Dia akan jadi Keep macam trying, ketagih. dia akan macam ego dia macam tinggi, jadi macam jatuh. So adakah dia Dia rasa tercabar, is it? dia rasa tercabar. Aku still tak dapat dia. Tak ada lah. So far dia tak ada. Yang macam I cakap, I kadang nampak nama dia dekat I punya story Instagram. This apa year semua ada? tu je. Ada? This year tak ada lah. Okay. This year tak ada. Okay, tapi macam I cakap lah, benda ni dia dah terjadi ni, it's not just dia je. Bagi I, lelaki mostly macam kes-kes harassment ni, memang dia dah banyak terjadi sebenarnya. And dia punya method tu beza-beza. Macam yang I cakap baru-baru ni, yang I ada juga face dengan kawan-kawan I satu kes dekat parking lot mall. Where viral juga kes tu, yang ada lelaki ikut kita orang tu. And masa kita orang viralkan dengan niat for awareness. Okay? Betul. Niat kita awareness je. But the comments, salah satu komen yang kita baca tu ada yang positif, tapi ada juga komen yang macam dia kata, itulah korang, lain kali pakailah purdah. Dia cakap macam tu. Okay, lain kali pakailah purdah. Okay, ada komen yang macam cakap, cuba kalau lelaki tu handsome, mesti korang layan. Macam tu. So bagi I, benda macam ni kita kena set balik from the mentality of the society. Sebab dia dah di-normalize. Yes, benda ni Those kita are dah all enablers. You guys are literally enabling people to get away with jenayah. get away with it. Betul. Bagi I macam benda ni is all about kita suka nak blame kepada mangsa, tapi kita tak fokus benda ni dekat dia punya criminal act tu. Correct. Bagi I kan macam benda ni sama macam jenayah lain. Macam mencuri. Kalau kita ada kedai kan, lepas tu orang curi barang dari kedai tu, tak kita nak cakap siapa suruh buka kedai. Siapa suruh tak kunci. Boleh tak? Yes. Kalau macam orang mencuri, salahkan orang tu mencuri. Yes, Kalau kita orang kena tu fokus. merogol, salahkan dia merogol. Jangan Betul. salahkan mangsa ataupun situasi. Yes. Sebab memang orang tu niat dia memang dah jahat. Yes. Faham tak? So bagi I, benda ni terms of yang pasal harassment ni, dia macam tabu dekat Malaysia ni lagi. Okay, so I rasa kalau macam kita follow up kan dokumentari dari negara luar apa semua, diorang memang literally tahu yang it's a harassment. Correct. Yeah. As simple as you buat a double meaning joke, Correct. pun dah dikira harassment. So itu apa tapi pendapat I Alhamdulillah lah. Alhamdulillah tahun ni Kat perasan tahun ni pihak berkuasa dah start ambil tindakan keras. Betul. Have you seen Betul. this year alone, there have been so Yang many cases stalker. yang Yes. stalker kena Yeah. apa yang satu lagi ustaz yang kantoi cium laki pun betul. dipenjarakan. So I see some movement, Yeah. right? But Walaupun insyaAllah slow tapi at least ada. Yes. Yeah. Yang kes yang I baru-baru ni pun tengoklah ada nampak yang the authorities macam pihak berkuasa ambil tindakan tentang kes tu yang baru-baru ni. So nampaklah benda ni dah start ni bila kita dah mula viralkan, kita sebarkan yang benda ni benda serius. Yeah, the keyword there, Shasha, is kita start viralkan. You know, people always get mad at my social Kenapa media semua sometimes. benda nak viralkan? It's aib. Jangan, kenapa nak kena viralkan? Kenapa Yeah, kena yeah, viralkan? yeah. Disebabkan that is the only way we Betul. put pressure Yeah. to hopefully mangsa-mangsa dapat keadilan. Dan orang lain juga takut untuk nak buat, takut diviralkan juga. Which is good tau sebenarnya. I rasa viralkan ni especially untuk mangsa-mangsa kan, jangan takut. You know what's funny? Zaman dulu tau, zaman dulu, like zaman dulu, Yang tak ada kalau social media. kalau zaman tak ada social media, kalau you curi, they will publicly cut your hand off. Yes. This happened in Saudi. Yeah. Public caning, public potong tangan. Kenapa diorang buat secara public? Itulah secara diorang nak viralkan Yes. supaya orang tak buat benda sama. Ya, orang jadi takut. So there's no difference between like
social media and zaman dulu punya hukuman depan ramai orang atau bogalkan depan ramai orang. Tapi kembali pada enabler ni kan, sebenarnya dia orang yang menyebabkan mangsa-mangsa ni dia takut untuk nak report. Betul. Untuk nak speak up. Faham tak? You setuju tak? I mean especially you dah 3 tahun 4 tahun you kata you stay kan. Sebab kita takut orang lain macam mungkin takut dengan status janda, ibu tunggal dan sebab orang ni macam netizen, oh dia janda. Janda je mesti orang macam kaitkan dengan macam sex symbol. Betul. Faham Macam tak? I sendiri memang mula-mula tu memang takut nak pergi buat report ataupun nak apa-apalah untuk dengan dia sebab dia punya pakaian tu memang nampak kita yang jahat tau. Macam and orang keliling pun tak support. Tak support. Memang cakap tak mungkin lah dia tu baik, mesti kau ada buat perangai ni. Macam tu kan. Macam kita yang salah. So macam okay. So dapat semangat pada mak saya, pergi je. Pergi juga. Nasib baik ada satu pegawai polis perempuan ni, dia tolong macam-macam. Dia tolong bagi tahu ini, bagi tahu, and dia bagi tahu pula yang lelaki tu buat report apa dekat I kan, sebab dia memang nak tolong, sebab dia kata dia ada anak perempuan. So dia kata kalau I tak tolong you, nanti I risau anak perempuan I buat, nanti tak ada orang tolong. Dia cakap macam tu. So sweet. Yes, Balai Polis Ampang Jaya. Sampai sekarang. So macam sekarang kan, bila tengok dekat ni kan, bila I sendiri kan tengok ustaz-ustaz dia macam, I sendiri macam ni tak mungkin lah macam tu. So contoh kan kes viral baru-baru ni yang dia kata laporan polis tu, laporan medical tu semuanya fitnah. Dan kawan I cakap lah, Kak cuba tengok ni, dia kata laporan medical ni fitnah. Saya cakap macam ni, ikut pengalaman I, memang dia akan cakap fitnah, tapi sebenarnya benda tu betul. So bila dah klinik tu keluarkan tu pasal yang kata benda tu Ada sah, lebam, ada apa semua tu memang dah. baru dia delete dia punya story. So I cakap betul tak? Dia ikut mana pun dia akan cakap benda tu fitnah. Yang benda tu berbalik pada kita yang jahat. Padahalnya fitnah akhir zaman is that. Fitnah akhir zaman it's not like kita nak jatuhkan agamawan. Fitnah akhir zaman is agamawan yang berwatak agamawan, tapi sebenarnya perangai dajal. Penat nak muhasabah tau. Penat nak fikir baik, penat nak muhasabah orang-orang macam ni. So bila I tengok orang-orang macam ni, I jadi macam tak boleh pakai lah. Auto. Jadi macam tu. Tak boleh nak fikir baik dah, tak boleh nak husnuzon dah dengan diorang. Tak tahulah kenapa. Setiap kali macam pergi ceramah, contohlah perkataan daripada awal lagi I memang censor that one bro. I'm on a summon on that one. Censor that one. So benda tu memang I pada awal lagi I memang dah cakap tak mungkin. Tak, dia ni something wrong pada awal lagi. I wish more agamawan would speak about this, so that at least it's not a caprice thing. You know what I mean? I feel like I'm the only one on social media yang tak ada orang yang cakap pasal benda ni. I'm pretty sure there's two sides tau. Pernah ada Caca kena sama ni. Mesti ada ustaz mesti ada ustaz yang baik yang tahu pasal ni, dan maknanya dia ada dua team tau. Tapi kenapa yang baik ni dia tak ada cakap apa-apa, macam tak speak up more about this. Kalau you perasan kan, you cuba tengok, kalau contoh kan ustaz ni buat and kawan dia akan backup. Biasalah ujian untuk dia. Tapi kalau orang lain buat, orang biasa buat, dia jahat. Tapi kalau ustaz juga yang buat, dia akan jadi macam ujian untuk dia. Kita kena doakan. Jangan menutup. Ya, betul. Tapi itu yang I cakap. Boleh tak semua orang hukum dari segi yang apa yang orang tu buat? Kalau dia mencuri, hukum dia mencuri. Jangan tiba-tiba macam dia mencuri, tak apalah, banyak lagi kebaikan dia. Jangan. Faham tak? Kalau lah law kita macam tu kan, memang habis tau. And the fact that sekarang ni kan, sebenarnya statistik lah memang dah tulis kita punya apa yang abusive ataupun sexual harassment ni makin tinggi. Tapi sebenarnya ramai lagi orang yang takut, especially orang yang bawah umur, sebab dia takut dengan kawan-kawan. Nanti kawan-kawan cakap, dia ni pernah kena ni lah, dia pernah kena sexual harassment. Jadi orang semua jadi takut disebabkan social media kita yang terlampau toksik. Betul. Dan yang baru-baru ni viral pun yang dah ada boleh cakap ke? Don't say the names lah. Okay, yang sampai voice note dah boleh dengar dah. Correct. Okay, dan macam you cakap dah ada bukti dah dekat situ kan. Tapi orang boleh cakap, dia dulu sebenarnya pernah belagak. So sebab itulah dia kena macam tu. And sebab dia hina suami dia, sebab itulah baguslah dia kena pukul. I macam wow. Enabler. I takut sangat jumpa orang yang macam tu. I wish macam I takkan dijumpakan dengan orang-orang yang enabler yang sampai macam tu. Maknanya dia nampak orang kena pukul, padan muka dia bagus. Shasha, you're also a victim of abuse. Yeah. How did you deal with it psychologically?
Actually, I masa tu I diam myself. Masa tu I takut. Sebab dia punya family adalah orang yang macam bukan terkenal, dia macam orang besar juga kan, orang yang berkuasa juga, dan I sayang family dia memang tak ada problem dengan I, cuma I menjaga kedua-dua punya relationship. Sampai sekarang family I tak tahu apa yang terjadi. Okay. Tapi macam mana ideal adalah I memang berdoa. Itu je. Memang itu je. You tahan je. Doa. You tahan je lah. Masa I solat tu pun I takut tiba-tiba kan kena pukul ke. Faham tak? Tapi itu je cara dia. Dan lepas tu pukul dia buat apa? You macam mana? Dia pada pukul you macam terima je ke? Ada you lawan balik ke? Dia nama dia trauma bonding tau sebenarnya. Itu yang I nak tanya you. Trauma bonding ni bila kita sayang orang tu walaupun orang tu pukul kita, and then bila dia macam love bombing, tiba-tiba dia macam minta maaf, macam dia cakap dia melutut semua kan, tiba-tiba kita macam maybe just give him a chance. I mean macam tu lah. I pun lebih kurang macam you juga, tapi I tak nak I takut dia cakap pasal okay, so kita tukar topik, kita cakap pasal No, but there you go. Tapi but you brought a good point. Love bombing as well as the trauma bonding. I'm sure for you Kak Wani, sebelum tindakan cerai tu, berapa lama agak-agak Kak Wani tahan kena pukul tu? Berapa tahun? 2 tahun lebih. Of just getting domestic abuse. Yes. Sebabnya macam ni, dia macam nak cakap dia bila pukul tu, dia sebut aku ceraikan kau. Macam tu. Lepas tu dia pukul. Lepas tu nanti bila Does that jatuh talak? Jatuh. Oh, okay. Walaupun lepas tu dia akan cakap, bila I cakap dengan mahkamah dah 10 kali, dia cakap masa tu dia tak ada niat, dia dalam keadaan marah. Tapi kita tahu dia keadaan macam mana. So masa tu yang I macam defend diri I dekat ustazah tu, cakap ustazah tak tahu masa tu saya macam mana, saya yang hadap benda ni, ustazah tak ada kat situ. Macam tu I cakap dengan dia, mesti cakap tak boleh macam tu, kena kita suami sabar. Kita kena sabar, kena taat, perkahwinan memang macam tu, belum lagi 5 tahun. Cakap okey, tak boleh ni. Macam kita macam kuatkan juga, I kuatkan diri I juga, tak boleh, I nak juga benda ni habis. Sebab kita tak tahan tau benda-benda macam ni. Tapi mahkamah ada bagi tahu tak you dah jatuh talak tu tahun berapa? Sebab dia dah jatuh talak luar mahkamah kan. Ada tak dia cakap? Saya tak ingat lah, sebab benda ni dah 14 tahun lah. Lepas tu I tak ingat dah. Tapi yang I tahu bagi dia mahkamah suruh tulis bila tahun yang dia sebut tu. So dia nak tahulah benda tu apa semua. Tapi I bagi tahu lah macam ni. So dia akan cakap, dia tak sedar, dia tak tahu, dia tak sedar. So mahkamah akan cakap sebab apa, atas dasar apa yang dia tak sedar tu, kenapa. Berapa lama proses you cerai ni? Setahun lebih. Ambil masa yang lama sangat. Tapi dia datang? Dia tak datang. Dia tak kalau tak datang bukan boleh jatuh terus? Tak boleh. Tak, masa tu I tak ingat macam mana. Dia macam ni tau. Dia macam aku tak ingat macam mana perceraian tu, I tak ingat lah, lama sangat. Cuma I tahu settle masa tu ambil masa yang lama lah. Lepas tu memang lega lah lepas dah settle. Lepas dah settle pun dia still lagi tak settle. Dia cek gaduh kat luar pula. Datang rumah bila mak ayah I tak ada kan, dia datang rumah tiba-tiba terkejut dia ada. Tapi sekarang ni dah okey dah? I dah tak jumpa dia. Dah berapa lama dia tak ugut ke? Adakah Kak Wani dah bebas? Bebas bila dia ambil anak tu bawa lari for 16 years. Anak dah 16 years, I tak pernah jumpa anak I dah. Wait. 16 tahun Kak Wani tak jumpa anak? You tak ada report ke? Ada. I pernah pergi satu sekolah ni sebab abang ipar dia bagi tahu I yang anak I kena dera. Lepas tu abang ipar dia lah. Okay, I bagi tahulah cerita dia. Macam ni, bila dia orang ambil tu, dalam masa yang tu I memang cari anak I tahu. Cari tak jumpa. I call kakak dia apa semua. So kakak dia macam cakap tak tahu. Lepas tu I macam okay, tak tahu. So bila I ternampak ada satu dekat dalam Facebook, gambar sambutan Hari Ibu, kakak dia dengan anak I. So selama ni budak tu dengan dia, tapi dia tak nak bagi jumpa. Diorang ni complot family tau. So I nak jumpa anak I, diorang tak kasih. Lepas tu bila I dapat tahu benda ni, suami kepada kakak dia tu bagi tahu I yang diorang ada benda yang terjadi. So dia rasa apa yang terjadi dekat diorang ni, diorang ada salah dengan I. Anak dia mati.
Sebab dia ambil, mungkin lah dia kata sebabkan dia ambil anak I, so anak dia mati dekat taskar. Contohlah macam tu lah dia cerita. Lepas tu dia bagi tahu yang anak I kena dera apa semua dengan mak tiri dia, dengan laki tu pun dera. Lepas tu I tanyalah, laki tu dah okey ke belum? Dia kata still tak okey lagi dia tu. Okey. So I bawa polis, I bawa surat-surat semua, pergi balai polis. And balai polis, I cakap dengan balai polis, I nak pergi ambil anak I. And I tak pernah jumpa pun anak I ni, tapi I nak ambil dia. Lepas tu bila dia tengok laporan tu, dia tolong I naik kereta polis. Diorang 2 polis escort dengan apa semua tu kan, sebab diorang tahu kan benda ni apa. So pergi sekolah ambil anak I. Bila I pergi sekolah, cikgu cakap macam ni, nak jumpa siapa? I cakap nak jumpa lah, bagi surat, ada surat beranak dia apa semua. Lepas tu dia cakap, bukan puan dah mati ke? Saya cakap, Allah. I cakap dah mati. Saya cakap, I tunjuk keluarkan IC, surat beranak ni, surat beranak ni, nama ni, anak I kat sini, ni nama I. Lepas tu datang guru besar dia. So, kenapa ni? Kalau cikgu-cikgu tu dah boleh dah, I dah boleh ambil dah masa tu. Tapi guru besar dia datang kat situ, pegang anak I. Masa tu anak belum sampai lagi, diorang nak tengok apa semua. So diorang panggil anak I. Diorang panggil je anak I, guru besar datang. Guru besar ni baik dengan dia. So dia kata tak, I dapat tahu daripada ustaz ni yang isteri dia meninggal lahirkan anak ni. Dia cakap, I masa tu memang dah nangis terus. Macam tak, saya hidup lagi, ni baru saya nak cari anak saya. Lepas tu cerita dekat dia apa yang jadi. Saya tak peduli pun, dia still, anak I datang je. So bila nampak budak tu pun macam terpinga-pinga, macam tu je. Lepas tu I tengok dia, auto I memang menangis. I tak boleh nak cakap dah, I menangis. So guru besar tu pegang, tak bagi I pegang dia. Even nak touch sikit pun tak boleh. Saya kata kalau puan nak pegang dia, tunggu bapak dia sampai. I shaking lah kat situ. Kita dah trauma. You were there to rescue Tapi your... polis were there kan? Polis ada. Polis kata kita ambil balik terus. Kita nak, polis dah cuba cakap dengan guru besar tak bagi. So tiba-tiba kebetulan mak tiri dia mengajar kat sekolah tu. Dia call husband dia, cakap I datang. Okay. So dah berjadilah kat situ. I nampak mak tiri dia tu, apa yang I dengar. So I jadi nak bergaduh lah dengan dia kan. Kau pukul anak aku kot. Lepas tu polis cakap, jangan sentuh dia, jangan buat ada apa-apa sentuhan, nanti kita kena. So okay. So antara I dengan dia, polis tengah-tengah masa tu. Lepas tu bila I tak dapat ambil anak I lah sebenarnya, tak dapat pun sampai sekarang. Bila Tapi dia tahu that you masih dah, hidup. dia dah tahu I masih hidup. Masa I pergi dekat dia tu, I cakap dengan guru besar, please sekali je I nak peluk dia. I cakap macam tu. Lepas tu Lepas tu dia cakap, mula-mula cikgu-cikgu, guru besar tak bagi juga. Lepas tu cikgu-cikgu kata, puan bagilah, kesian mak dia. Macam tu kan. So I pun, lepas tu cikgu tu tarik dia, bagi dekat I peluk dia. So I cakap dengan dia, one day bila dah besar, dah umur 18, cari Umi. Mula dia keraskan badan. Lepas tu I pegang dia, I cakap dengan dia, jaga muka, jangan bagi orang sentuh muka, jangan bagi orang pukul. Cakap kan, doa banyak-banyak, semoga Allah jumpakan kita. I cakap benda tu. Mula-mula dia, I peluk dia tu, I belai-belai. So mula-mula badan dia keras, so lama-lama badan dia lembut and dia nangis. So polis dah nampak orang tu dah ada apa semua. Polis panggil I, cakap dia dah datang, sebelum apa-apa jadi kekecohan dekat sini, kita pergi. So I cakap, tak boleh ke ambil? Cakap last lah untuk cikgu kan. Tak, sekarang ni kalau guru besar tu bekerjasama, I rasa I dah boleh ambil dah dia. Anak I kurus sangat. Yo, that's